Okay. So hari ni kita masuk kepada kekor. So saya tak tahulah awak ni faham ke tak faham ke. Faham ke tak Sarah? Kekor tu. Ha Sarah? Diam pula Sarah. Sarah? Sarah tak ada ke? Aisyah, dengar tak Aisyah? Ke lambat? Dengar cikgu. Nampak tak benda ni? Benda ni nampak kan? Slide ni. Nampak. Okay. E1, R1, R2, E2, R1, R3, R2. Okay, lepas tu dia bagi I1, I2, I3. Okay. Alright, so sekarang ni kita pertama sekali kita kena buat I, E, loop. So ada 3 benda yang kita kena buat lah. I, E, loop. Okay, pertama sekali kita tengok I ni. I1, so ini positif lah, dia keluar dekat I1 sini. So sini I1. So ini adalah traffic light A. So ini traffic light B. So ini pun I1, sini pun I1, sini pun I1. Sebab apa? Dia keluar I1. So sebelum dia pun mesti I1 lah. Dia tak boleh I1 tiba-tiba jadi I2. Tak boleh lah. Okey, ni I2. So kat sini pun I2. Ini I3, 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 I3. So inilah dia punya I, settle I. Okey, kita buat loop lah. Okey, loop. Positif dekat sini, positif dekat sini. Tu je. Maksudnya dia punya aliran dia ke sini lah EMF dia. Okey, yang ketiga kita buat loop. Okey, loop kita akan ikut siapa yang highest lah. So ini 15, ini 11 dia lah. So saya pilih dia. So my loop, kalau nak buat kat luar pun boleh lah loop tu. So katalah saya buat kat luar loop saya. Sebab saya tak nak crowded kat dalam ni. So saya buat kat luar. So loop saya bentuk dia macam ni lah. Ni loop 1. Okay, loop 2 saya akan tengok ni. Saya follow ni lah sebab dia seorang je EMF. So dia pun ke sana. So ini pun loop 2 saya. So settle. Okey, dah settle yang itu, kita pergi kepada KL. Kita pergi KL. Walaupun kita tak boleh pergi lagi, kita pergi KL dulu. Atas negeri. KL1, KL2. Okey, apa KL1 cakap? Submission I in sama dengan submission I out at junction. So, awak pilih junction mana? A. So, labelkan A. Siapa in? I1 dengan I2. So I1 tambah I2 sama dengan I3. So I1 plus I2 tolak I3 sama dengan kosong. Jadikan first equation. Okey, tetapi soalan ni dia dah bagi tahu current yang lalu dekat R3 adalah 1 ampere. So siapa current yang lalu dekat R3 ni? Tengok R3. Siapa yang lalu dekat R3? I3. So saya dah ada I3. So I1 tambah I2 tolak 1 sama dengan kosong. So ini tak boleh jadi equation pertama saya lah. Inilah equation pertama. Okey, maksudnya bila soalan awak dah keluar macam ni, maksudnya awak tak akan guna kalkulator lah. Sebab you ada tahu I1. Dia kalau dia suruh cari I1, I2, I3 je baru boleh guna kalkulator. Dan dia dah bagi tahu R2 adalah 2.05 ni. 2.05. Dia suruh cari R1, dia suruh cari I1 dengan I2. Itu je dia suruh cari. Okey. So KL1 settle. KL2. KL2 kita akan guna formula submission EMF equals to IR. Dan dia ada 2 loop. So saya buat loop pertama dulu. Okey, tengok dekat loop pertama. Ada berapa EMF?
Okay, kita guna highlighter lah. Ada 1, ada 2. Saya tengok loop 1 je dulu. Loop 1 je dulu. So saya ada EMF 1 dengan EMF 2. EMF 1 saya dia gerak ke sini. Dia sama arah tak? Sama. So dia positif. EMF 2 dia bergerak ke sini. Sama arah tak? Tak sama. So dia akan jadi negatif. So saya akan tulis 15 tolak 11. 11 kan? 11. Okay. Boleh faham tak tu? Siapa yang tak faham pasal EMF ni? Boleh Okay. Terusnya kita buat R. Ada berapa R dekat sini? Okay, kita bulatkan. Ada R1, ada R2, ada R2, ada R1. So tulis semua R yang ada kat sini lah. So ada R1, ada R besar 1, ada R2, ada R2 besar. Okay, siapa yang lalu dekat R1? I1. Siapa yang lalu dekat R1? I1. Siapa lalu dekat R2? I2. Siapa lalu dekat R2? I1. So tak mestinya R2, I2. Tak. Kena tengok ni. R2 ni I2 yang lalu dekat dia. Okey, lepas tu kita kena tengok dia punya direction. Okey. So, kali hijau lah. I1 dia gerak ke sana. Sama tak arah? Sama tengok. I1 dia gerak ke atas, ke atas. So, siapa-siapa yang I1 dia adalah positif, positif, positif. I2. Okey, I2. Tengok I2. I2, I2 mana I2? Ni I2. I2 dia gerak ke sana. Tapi loop awak gerak ke sini. So, dia adalah negatif. So 15 tolak 11, 4. I1 tak ada R1 berapa R1? R1 pun tak ada. Saya kumpulkanlah I1. R1 tambah R1 tambah R2 tolak I2 R2. Okay, saya masukkan nilai lah 4 sama dengan I1. R1 tak ada R1. Berapa R1? 5 dengan 4. 5 tambah 4 tolak I2 tak tahu R2 2.05. Okay, so dapat 4 sama dengan ni 9 tambah R1. Ni I1 punya tolak 2.05 I2. Okay, saya tak perlu buat ABC lah sebab saya ada unknown R. Sebab kalkulator awak hanya boleh A, B, C, D. Dia tak boleh ada R. Kalau awak nak buat, macam mana awak nak letak I1 tu 9 tambah R? Tak boleh, kalkulator tak boleh nak tekan. So maksudnya awak kena buat secara manual lah. So biar je ini nombor 2. Boleh tak deh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okay. Loop kedua, so saya Boleh, highlight kedua. So loop kedua saja yang ini. Saya jangan tengok atas, saya tengok bawah. Okey, so EMF saya. Mana EMF ni? EMF ada macam-macam colour lah ni, pening lah. Okey, EMF saya ni, EMF 2. So EMF 2 sama, saya sama dengan loop tak? Sama. Loop kedua lah. So dia akan jadi positif lah 11. So dia seorang, dia tak ada orang lain. Okey, ada berapa R pula kat sini? Ada R3 dengan R2 je. Ada R3 dengan R2. Siapa yang lalu dekat R3? I3. Siapa yang lalu dekat R2? I2. Okey, I3 sama tak dengan loop? Sama, positif ni, sama arah. I2 sama tak dengan loop? Sama, dia pun positif. Okey, tadi I3 dah ada satu R3. Berapa R3? 10. 10. I2 tak tahu. R2 2.05. So bila saya tengok ni, ada satu je tak tahu. So boleh cari I2. So saya akan dapat 11 tolak 10 bahagi 2.0.
11 tolak 10 bahagi 2.05. 0.49 ampere. Dah settle I2. So I2 dah ada, boleh masuk dalam ni lah. So sub I2 into 1. So I1 tambah 0.49 tolak 1 sama dengan 0. So I1 sama dengan 0.49 tolak 1. So dapatlah 0.51 ampere. So dapat jawapan. Okey, dah dapat jawapan ni pula. Substitute lah pula ke dalam nombor 2. So sub I1 and I2 into 2. So 4 equals to 9 plus R. I1 awak 0.51 minus 2.05, 0.49. Okay, so ni selesaikan dulu. 2.05 darab 0.49. 4 tambah answer. Bahagi 0.51 tolak 9. So R saya dapat 0.81 ohm. Ni jawapan saya. Tak. 2.05 darab 0.49. 4 tambah answer. Sebab dia tolak bahagi 0.51. Tolak 9. Betul? Okey. Boleh tak? Boleh tak ke Kof ni? Boleh cikgu. So, saya harap boleh ya, sebab dia mula-mula memang nampak tak faham. Tapi kalau awak buat, awak tengok betul-betul, awak akan faham. Ada siapa ada masalah lagi tak kat Kekof ni? Boleh tak Jahan? Jahan boleh Jahan? Boleh cikgu. Boleh? Sarah boleh Sarah? Sarah ni ada ke tak ada ni? Ada cikgu. Boleh tak? Kekof ni awak boleh buat ke tak boleh buat? Boleh. Kenapa pula? Macam tak confident je. Okay, nombor 7B ni saya ada buat dekat tu. So awak boleh tengok. Saya tak tahulah awak ni tengok ke tak tengok. Sebab kelas satu lagi sekolah mana tak? P2. Tak tengok rupanya. Aduh, penat je orang buat. So kita buka. Kita tengok apa sama-sama. Apa masalah dia? Dia kadang-kadang tengok sama-sama tu yang boleh faham punya agaknya. Okay. So kita tengok Kekof. Ini soalan nombor 7B lah. So kita tengok ni bosan kan. Tengok kat situ je. So kalau awak tengok ini soalan nombor B. So pertama sekali kita lukis gambar current. Gambar current. Lukis gambar current sebanyak mana yang awak buat. Current mesti keluar dekat positif terminal lah. So kalau awak tengok saya keluarkan current saya dekat positif terminal. So KL1 cakap submission I in sama dengan I out. So saya guna junction C. Saya bulatkan junction C. So siapa yang in dekat out situ, dia I1 in, I2 dengan I3. So susunlah. Susunkan dia jadi bentuk A, B, C, D. Saya rasa Kekof first law ni tak ada masalah kot. Cuma kalau dia tak ada current, awak mesti ingat dia keluar dekat positif.
Okay, sebenarnya ke first law ni tengok C. Yang C tadi tu siapa masuk ni, siapa keluar? Tengok sekali tak faham. Tengoklah 2 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Ni. 1 masuk, 2 dengan 3 keluar. So 1 yang masuk lah. Okay. Alright, lepas tu kita masuk kepada second punya. Okay. Second punya KL2 ni kena tengok highest, choose highest EMF. So awak pilih yang mana highest lah, 15 dengan 8. 15 yang tinggi. So loop awak ni ikutlah 15. Loop awak ikut dia. So yang bawah ni 8 dengan 15. Siapa tinggi? 15. So saya pilih loop saya farmer dengan 15. Sebab loop ni yang masalah nak pilih. Pilih yang highest EMF. Okay, boleh? Okay, dah settle EMF, kita pergi kepada ni KL 2. So kita pilih KL 1 punya. So 15 sama arah dengan EMF. Okay, sama arah positif. Lepas tu kita buat yang kedua pula. 8 dia ke sana, positif dia ke sana. Dia sama arah juga dengan loop 1, so dia pun positif. So kita buat dia dua-dua positif. Okey, lepas tu tulis semua resistan. Tulis semua resistan dan current yang lalu dekat dia. I1, I2. Dan kalau current tu, tengok current tu sama arah dengan loop, dia jadi positif. Current tu sama arah dengan loop, dia akan jadi positif. So dua-dua akan jadi positif lah. So benda ni memang nampak macam menyusahkan, tapi awak kena terima lah. Okey, dah siap buat yang ni, nanti susun ikut ABC ni. Saya tak tunjuk lah kat sini sebab dia nak 60 second, memang tak sempat. Okay. So lepas tu kita masuk kepada loop kedua. Ni loop kedua, dia opposite sebab positif kat sini. Ni so dia negatif lah. So saya akan letak negatif 8. So yang itu positif kat sini sama arah, so dia jadi positif. Lepas tu tulis semua resistan yang ada kat situ. Lepas tu tulis current lah, semua current yang lalu dekat situ, check. Kalau dia same dengan loop, dia positif. Kalau tengok dia same, dia opposite. So opposite dia akan jadi negatif lah. So kita letak negatif. Kita letak negatif. So dah siap yang tu, masuk kepada calculator lah. Susun dia ikut calculator. A, B, C, D. Saya tak tunjuk lah, semua saya tunjuk D lah. Ni A nombor 3, kosong, negatif 0.7, 0.27.
Dah siap ni? Ini kaki kita lama Siapa yang baru tu tengok yang Khairul Amin buat tu. So masukkan A1, A2, A3 lah. Yang tu saya cut lah. Masukkan semua nilai yang awak dah susun tadi. So apa yang awak dapat tu itu sebenarnya lah I1, I2 dan I3. Okay. Dia tengok sama-sama baru dia faham. Aduh dah ni. Okay. So, boleh faham tak tu? Kena faham lah yang benda yang awak buat tu. Kick off ni. Sebab dia 10 markah. Boleh ke Ma? Cikgu, kalau di EMF dia sama, kita pilih mana-mana kan? Pilih mana-mana pun boleh. Okay. Okay, sebab dalam tutorial awak ni tak banyak. Soalan dia 2 je. So, boleh buatlah pasir Pasir saya rasa saya banyak ada sebanyak soalan pasal EMF ni. Boleh buat nanti kalau pasir. Okay, saya terus masuk soalan nombor 8. Siapa yang tak faham lagi tu boleh tengok. Awak memang tengok sekali awak tak faham. Macam tengok movie dah tengok sekali tak faham. Tengok 2 kali baru faham. 3 kali baru faham. Okay, saya masuk soalan nombor 8. EMF dia bagi ni EMF 12 volt and then dia bagi resistor 4548 how much the energy dissipated dan dia bagi time. Okey, kita tak faham apa pun formula. Okey, kita tengok dekat list formula, kita tengok ni. So daripada list formula ni kita tahu yang ini adalah chapter 3. So dia suruh cari energy. Mana ada formula energy cikgu? Tapi awak tahu energy sama dengan unit joule. Joule. Siapa yang sama dengan unit joule ni? 26 ni. W equals to IVT. So saya guna formula tu lah. Nombor 8 W sama dengan IVT. Ataupun VIT, saya panggil dia VIT, vitamin, VIT. Okey, sekarang ni walaupun ini W sebab dia unit dia joule, dia boleh jadi energy sama je. Ataupun H. Nama lain je lah dissipated. Boleh je. Okey, I tak ada cikgu. V ada 12. I tak ada. T ada 65. Tapi saya ada V dengan R. So V sama dengan apa? IR, Ohm's law ni. So sama dengan I sama dengan V over R lah. 1265. So saya boleh guna yang ini V12. 12. R saya adalah 545. So 65. So saya akan dapat 12 darab 12 darab 65 bahagi 545. So saya dapat 17.17 Joule. Betul tak? 12 square darab 65 bahagi 545. Betul lah. Okey, soalan number 9. 3. Ada 3 equal resistor connected in series across the source of EMF together dissipated of power. So dia bagi power. What will be the power dissipated in the same resistor if they are connected in parallel? So dalam cerita ni kita ada dua situation. Ada dua situation lah. Kita ada dua eksperimen. So satu series, satu parallel. Okay. Series dia cakap power dia adalah 10 watt. Power parallel berapa? Power barulah kita buat power prime. Okey, apa yang kita tahu untuk series R dia, R efektif dia tambah. Disebabkan dia kata equal, so saya boleh buat R tambah R tambah R. So dapat 3R. Kalau parallel, 1 over R efektif saya, 1 over R tambah 1 over R tambah 1 over R. So saya dapat 3 over R. So R efektif saya R over 3. Itu benda yang saya tahulah. Okey, apa berkait dengan power? Pergilah tengok nyawa. Bila saya tengok nyawa, banyaknya formula pasal power. So mana satu yang saya nak guna? Mesti guna yang ada kait dengan R. So saya boleh pilih I square R atau V square R. So saya pilih yang nak pilih yang mana? Saya akan pilih yang ini. Sebab
Kenapa saya pilih yang ini? Sebab EMF saya adalah sama. Okey. Saya akan guna, saya ada 3. P equals to IV, I square R, satu lagi V square over R. Okey, saya kata guna yang kait dengan R. So saya tak akan guna ni lah, saya akan guna salah satu ni. Okey, mana satu saya nak guna? I. Adakah saya tahu I? Saya tak tahu I. Saya boleh guna yang ini sebab dia kata dia guna same source. Dalam kes ni, V adalah EMF. Kenapa V nama EMF? Sebab tak ada perkataan internal resistance. Bila tak ada internal, no internal resistance, tak ada R kecil, so maknanya V boleh sama dengan EMF. So saya boleh guna formula P sama dengan V square over R. So P saya 10, V saya V aja, R saya 3R. So saya jadikan 30 sama dengan V square over R sebagai subjek saya. Saya biarkan je dulu. Okey, lepas tu saya guna sama ni P prime sama dengan V square over R, tapi R saya R over 3 lah. Sebab saya punya EMF R efektif saya R over 3. 3 bawa naik atas. So P ini sama dengan 3 V square over R. Okey, dari sini apa yang saya nampak? Nampak tak V square over R? V square over R. Sama. So ini boleh sama dengan 30. So 3 darab 30. So jawapan saya 90 watt. So P baru saya adalah 90 watt. Boleh tak? Cikgu, Ya. kenapa cikgu samakan V dengan EMF tu? Sebab tak ada perkataan internal resistance. Sebab ni kalau awak baca balik dia kata ayat yang bawah ni. What will the power dissipated, the total power, if the same resistor when they are connected parallel across same source, same EMF. So EMF dekat series dengan EMF dekat parallel adalah sama. Dan kali ni EMF sama dengan V, iaitu kenapa boleh sama? Sebab tak ada perkataan internal resistance. So maksudnya EMF dia tu totally sama dengan V. Sebab ingat ya, EMF boleh sama dengan V kalau tak ada internal resistance dengan dia tak close. Maksudnya dia open sikit, switch dia tak close. Kalau saya ada bateri, ni bateri, tapi switch tak close. Switch open, walaupun ada internal dekat sini, V saya akan sama dengan EMF. Sebab dia tak ada current lalu. So ingat tak lagi dekat dalam PowerPoint awak tu ada tu. For a battery without internal resistance, ayat bawah ni. For a battery without internal resistance or there are no current flow, open circuit, so V akan sama dengan EMF. Boleh? Boleh cikgu. So kena faham yang itu. Bila tak ada perkataan internal, so kita boleh anggap dia adalah sama. Cikgu, Ya. apa maksud internal resistance sebenarnya? Internal resistance ni dia adalah ni chemical inside the battery between the pole. Dia bukan kalau resistance yang awak nampak. Resistance kan awak nampak dia ada yang band tu, color band. Masa eksperimen sebelum eksperimen minggu ni, minggu lepas. Dia ada color band, color biru, merah, biru apa benda tu kan. Tapi internal resistance dia bukan macam tu. Dia adalah chemical. Dia adalah campuran. Macam bateri. Dalam bateri, dia adalah campuran. Dia ada pole, positive pole dengan negative pole. Dia di tengah-tengah tu ada chemical. So chemical tu lah sebenarnya internal resistance. So value of internal resistance dia depend of type of chemical material yang guna.
Macam inilah dalam hidup kita. Ada dua halangan. Satu halangan nampak. Satu lagi halangan dalam diri sendiri. Saya nak belajar. Malasnya. Itulah internal resistance. Halangan external resistance tu contohnya masalah internet, buku tak ada, kalkulator hilang. Tapi kalau masalah malas, malas apa lagi? Masalah malas lah selalunya. Masalah nak tidur, itu kan internal, diri you sendiri, bukan masalah luar. Benda tu you boleh kawal sebenarnya. Oh cikgu, so kalau dia cakap dia ada internal resistance baru kita consider lah. Kalau dia tak cakap tak payah. Ya. Kalau dia ada internal baru kita kena consider. Dia ada R kecil baru kita anggap dia ada, kita akan guna formula yang EMF lah. EMF sama dengan I R besar tambah R kecil. Yang formula tu. Sebenarnya memang dalam dunia ni bateri tu kena ada internal. Tapi kadang-kadang dia nak bagi awak senang, dia tak anggap dia tak ada lah. So macam case tadi dia tak ada cakap internal. So kita boleh je lah buat EMF sama dengan V. Tapi in real life memang ada internal resistance. Okay, boleh. Internal resistance tu di dalam bateri itu. Ini nama bateri, di dalam bateri itu. Boleh? Kalau Boleh, resistant, you on tak ada gambar resistant kat sini. Ni yang kecil-kecil ni. Itulah resistant ni. Ni external resistant ni yang ada color band ni. Ini external resistant. Internal tu di dalam. You tak nampak. Dia chemical. Dan dia very small sebenarnya. Okay, bila nampak soalan ada dua situation, buat macam ni lah. Buat satu untuk series, satu untuk parallel. Mesti berkait dengan ni. Awak kena fikir cepat lah, kena berkait dengan ni. Lepas tu buat. Sebenarnya buat ratio pun boleh. Cikgu saya nak buat ratio boleh? Boleh. Sebenarnya kalau macam ni kita kan selalu buat ratio. Okay, awak buat ratio. P baru over P lama. P baru awak guna formula V squared over R kan? V squared over R. V squared boleh potong. So you tinggal R baru over R lama over R baru. So R baru tadi adalah 3R. R lama tadi R over 3. P baru over P lama adalah 10. Boleh juga. So R boleh cancel. 3 naik atas. So dapatlah P baru 3/3 9 tarap ni 10. So dapat 90 watt. Dapat value. Lagi senang. Sebab selalunya kan kalau ada dua benda yang dia suruh compare kan kita buat ratio. Ni boleh buat ratio. P parallel, ini P parallel, ini P series. Saya guna formula yang sama, V squared over R. Tapi R ni R baru, R parallel lah, ini R series. V squared boleh potong sebab EMF sama, so guna bateri yang sama. So R prime. So P prime sama dengan R. R tadi 3R. 10. R parallel adalah R over 3. 3 bawah naik atas. R boleh cancel. So dapat 90 watt. Ni cikgu. Ya. Maksud cikgu yang pillow atas tadi tu? Yang kat Atas. series tu. Kat series. Yang atas. Yang tu. Kalau 10. 10 watt. Okay. Oh, okay. Thank you, cikgu. Ini mata soalan SPM. Memang kan?
Apa? Korang tak buat lagi? Tak dengar lah. Okey, saya masuk soalan number 10. Sebab yang potentiometer tu 1 jam kena belajar nanti. Okey, number 10 ni adalah berkait dengan potential. Potential divider. Apa maksud divider? Divider tu pembahagi jalan, pembahagi kan? Okey, potential divider nanti masa dalam exam awak kena tahu gambar rajah dia macam mana. Okey, kalau awak nampak gambar rajah macam ni, oh ada banyak-banyak, ada 2 tingkat, 1, 2. Ini adalah Kirchhoff. Kalau awak nampak soalan macam ni, kena cari guna R efektif. Okey, kalau untuk potential divider, susunan awak punya R adalah dalam bentuk series. Dia dalam bentuk series. Okey, apa maksud dia? Okey. Jangan tengok dekat V tu dulu. Biar je V tu dulu. Okey ni. So, mesti dia dalam bentuk series. R1, R2. V ni biar dulu. Okey, kenapa? Kalau dia dalam parallel, tak gunalah cari potential divider sebab kalau parallel kan? Parallel. Ni resistor, ni resistor. Ni EMF, ni V1, ni V2. EMF akan sama dengan V1, sama dengan V2. Tapi dalam kes ni tak ada internal, so ini adalah V lah. Selalunya kita panggil dia bukan EMF. Selalunya yang ini kita panggil dia parallel. Parallel kan bentuk macam ni, ada junction. So ini V. Kenapa cikgu tak panggil EMF? Sebab tak ada internal. That's why saya panggil dia V. So ini V1, ini V2, ini R1, ini R1, ini R2. So V sama dengan V1 sama dengan V2. Sebab apa? Parallel. So tak gunalah nama dia potential divider. Sebab potential divider ni pecah, bahagi. Yang ini bukan bahagi, ni same. So dia tak akan berlaku dekat parallel. Dia hanya akan berlaku dekat series resistance sahaja. Okey, contohnya saya bagi adalah kita ada 3 resistor. Okey, R1, R2, R3. Okey, formula yang awak akan guna adalah formula yang ini. Ni, formula ni. Okey, ni formula ni. Okey, formula dia V1 sama dengan R1. Ini apa benda? Ini R total. Ini V. Okey, saya tak suka sangat guna formula yang itu sebab apa, nanti saya takut awak ingat V1 kena guna R1 je. Tak boleh Formula dia memang V1 sama dengan R1, R1 tambah R2 tambah dot Rn V. Ini formula dia. Ini kurungan ni. Okey. Ini formula dia bagi dalam nyawa. Okey, ini kalau refer soalan minta dia suruh cari V1. Kalau soalan suruh cari V2, jangan. Awak boleh guna formula ni tapi awak janganlah tulis V1. Awak tulis V2. Awak ubah ni. So V2 sama dengan R2. Yang bawah ni sebenarnya R total. V ini adalah V total. V total. Kalau dia suruh cari V3 pula, janganlah tulis V1, dia V3. Dia R siapa? R3 bahagi R total, V total. Itulah maksud dia. So kalau kita ada sampai 10, dia suruh cari V10. So R10, R total, V total. R total tu apa cikgu? Series tambah sahaja. That's why tambah. Boleh faham tak? Jangan tengok dekat V yang ini dulu. Tengok kedudukan dia series. Okey, yang ini adalah dia punya aksesori, dia tambah.
untuk cari V ini. Dia bukan parallel tau bentuk ni. Boleh tak? Faham tak tu? Soalan ni sangat senang tau. Rugi kalau awak tak faham. Sebab tahun lepas keluar 5 markah soalan ni. Okey, kita tengok macam mana nak buat dia. Okey, kita tengok soalan ni. Figure 3.5 show arrangement R1 3 ohm, R2 2 ohm arranged in parallel to 12 volt driver source. Determine the potential difference across R2. So dia suruh cari V2. So saya keluarkan formula V2 equals to R2 over V over R total V total. V2 saya nak cari R2 2 bahagi R total 3 tambah 2 darab 12. So saya akan dapat 2 bahagi 5 darab 12. So saya dapat 4.8 volt. Okey, saya buat soalan yang lain. Dia suruh cari V pula dekat R1. So saya nak cari V1. V1 R1 over R total V total. So R1 3 bahagi sama je lah 3 tambah 2 darab 12. Sebab total mesti sama je ni. Nampak ni, total mesti sama. Yang ubah ni atas tu je. So 3 bahagi 5 darab 12. So dapat 7.2 volt. Nanti buat pada balik. Okey, boleh tak ni potential divider? Cikgu, Ha, kan cikgu kata kalau potential divider, resistor kena dalam keadaan series kan? ya. So, betul lah kalau macam gini kan V dia dalam paralel. Lepas tu Ah. kalau resistor dia dalam series, lepas tu series dengan V dia juga, cikgu. Tak. Sekarang ni awak kena tengok ni. Ini abaikan yang ni dulu. Ini adalah dia punya selepas tu. Dia letak susunan R ni dalam bentuk series. Yang ini dia klik dekat R tu sahaja. Dia bukan penambahan. Dia kalau soalan tu macam ni baru dia parallel. Kalau macam ni sebab kita tengah cakap combination of R, bukan kita abaikan V. Kalau dia macam ni, baru parallel. Ada R1, R2, R3. Sebab awak kena ingat ya, yang awak buat ni, mana ada V? Awak tengah cerita combination of R. Kalau saya letak V kat sini, saya tak kisah pasal V ni. V ni bukan, dia bukan adalah yang R efektif tu. Faham tak saya cakap? R efektif tu dia hasil tambah series dan parallel. R efektif tu kan R1 plus R2. Adakah awak tambah V1 plus V2? Tak ada kaitan dengan V. So awak hanya tengok R sahaja. Jangan confuse dengan kedudukan tu. Sebab kita tengah tengok combination. We are talking about combination of R. So kalau awak tengok dekat gambar rajah ni, apakah combination of R? Series. Ini tak. Ini adalah benda lain. Ini adalah dia punya aksesori. Dia clip sahaja benda tu. So kalau saya cabut clip tu, dia series. Ni nak faham tu. Kalau yang ini, kenapa yang ini buat nilai boleh? Ya, yang ini sebab ada junction. Yang ini sebab dia R dengan R. Ada R kat sini, ada R kat sini, ada R kat sini. So dia ada R. Yang ini tak ada R, tak ada R kat sini. So dia ni kita abaikan, kita tak anggap dia adalah R. So combination dia adalah series. Yang ini ada R sebab setiap level ada R. Okey, katakanlah soalan awak ni saya tambah satu lagi R sini. Sini kena selesaikan. Ini adalah parallel. Ini soalan pasir pernah keluar. Tengok soalan pasir.
tahun lepas. Yang 5 markah tu, ni soalan dia. Ni 2019. Okay. Ni soalan dia. 5 markah. Okay. Okay, so soalan dia suruh calculate V output untuk V output ni. So V output ni duduk kat siapa? 3000. So apa yang saya boleh buat? V out sama dengan 3000. Saya ambil je, siapa duduk depan dia saya ambil. So 3000 bahagi total, so 6000 tambah 3000 darab dengan V saya, V total 12. So saya dapat V out. So saya akan dapat 3000 bahagi 6000 tambah 3000 darab 12. So 4 volt. So settle 4 ni. Okay, soalan kedua. If a voltmeter of resistance 3000 ohm is connected across the output. Okay, apa benda dia cakap ni? Dia cakap sekarang ni ada satu lagi resistor 3000 dia across output. So maksudnya dia letak resistor ni dekat dengan V output ni. Okay, so determine the reading of voltmeter. So dia suruh cari V out lagi yang baru. Okay, maksudnya gambar rajah saya ni dah berubah lah. Gambar rajah saya ni jadi bentuk macam ni. Ini V out. Okay, so yang ini 6000. Ini 3000, ini 3000. Potential divider hanya berlaku dekat series sahaja. Apa maksud dia cikgu? Maksudnya saya kena simplify jadi series. Ini settle kan. Ini bentuk apa? Ini bentuk parallel. So parallel 1 over lah. So saya kena cari R efektif kat sini dulu. R dia RE lah. RE. Okay. RA sama dengan 1 over 3000 plus 1 over 3000 sebab dia parallel. So saya akan dapat 2 over 3000 kan. So RA saya akan dapat 150 lah. Ini dia apa? Okay. Okay. So lepas tu saya lukis baru. Lukis baru. Dia mesti macam ni. Pengakhiran dia mesti macam ni. Dia tak boleh ada banyak tingkat-tingkat. So pengakhiran dia mesti series. So ni 6000. Yang ini dapatlah 1500. Ini volt out you. So you nak cari V out kan? Siapa depan dia? 150. So V out sama dengan 150 divided by 6000 plus 150 darab bateri yang sama. Berapa bateri dia guna? 12 volt. So 12. So 150 bahagi 6000 plus 150. So darab 12. So saya dapat 2.4 volt. Boleh faham tak? Maksudnya potential divider ending dia mesti dalam bentuk series. Mesti dalam bentuk ni. Series yang saya tengah cakap ni series resistor. Yang ini adalah V. V ni awak jangan tengok dia. Dia ni nak baca V output dekat sini saja. Dia V nak baca V output kat sini. Tapi connection antara R ni dengan R ni adalah series. Dia tak ada junction. Yang ini dia direct. V output ni nak baca nilai dia saja. Okey, saya tak nak awak bayangkan V output ni macam crocodile clip tau. Awak pernah tengok tak alat yang nak tengok voltage tu? Dia takut dibayangkan macam crocodile clip tu. Apa nama alat yang tengok voltage tu? Device to
measure voltage. Ada tu, alah apa nama saya dah lupa dah lah. Tu dia macam jarum, bukan jarum, jarum lah. Apa nama dia? Siapa tahu? Ni binatang ni. Apa nama binatang ni? Nama binatang ni pun aku tak ingat lah. Boleh faham tak Aisyah? Boleh ke boleh. Ni benda ni dia bukan pas kita letak voltmeter pakai crocodile clip. Bukan. Dia ni macam jarum tu, you letak je situ. Nak baca. Lepas tu cabutlah balik. Soal awak dalam series. Digital display multimeter. Nama dia multimeter. Lupa pula. Oh, multimeter. jadi cikgu. Ya Aisyah? Cikgu. Tak dengar lah Aisyah. Tak dengar Aisyah? Oh, cikgu. Jadi potential divider ni sebenarnya nak kira V output resistant lah cikgu. Ya, dia nak kira V output resistance yang dia nak tengok lah. Dia nak dekat 6,000 ke, dekat 3,000 ke. Tengoklah mana yang V yang awak nak tengok. Nak baca. Oh, okey cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Macam kita boleh baca voltage bateri. Macam tu lah. Dia bukan berada dalam parallel. Dia ni, dia adalah you letak, you nak tengok je dia punya bacaan. Tu dia dah berfikir dah tu, bagus. Apa nama? Analog ni. Video. Pandai lah awak carilah. Dia lah tu. Alamak. Benda. Situlah produk. Dia macam tu je, dia letak je nak measure berapa. Macam tu. Dia tak ada pun kita buat connection apa-apa. Okay? Alright, so saya harap potential divider, jangan takutlah potential divider ni sebab kalau tengok tahun lepas markah dia besar tu 5 markah. So mesti jadikan dia dalam bentuk series. Katakanlah soalan tambah lagi cikgu. Sebab minggu lepas saya jumpa awak lah, saya ada nanti soalan, banyak soalan. So ini macam ni tambah ada 4 cikgu, selesaikan ni, jadikan dia satu. Lepas tu baru kira output. Sebab apa? Output untuk R1, R2, R3, R4 ni sama. Sekarang dia dalam bentuk parallel. So that's why tak kisah V output dia sama je lah. Sebab maksudnya selesaikan dia, tambahkan dia 1 over ni, dapatkan R total dia, R efektif dia, baru buat bentuk yang guna formula ni lah. V output, ambil yang depan dia, bahagi total, V ni adalah bateri punya voltage. Pernah keluar juga soalan, katakanlah ada internal. Dia beritahu ada internal dalam ni, R kecil. So tambah juga tau internal. Ada R kecil kat sini. R kecil 10. Tambah je. Sebab dia dalam series. Tambah je. Sebab R yang saya cakap bawah ni adalah R total. R total ni adalah termasuk internal resistance. Okay, so saya habiskan kat sini. So besok saya akan masuk kepada ni lah. Kepada chapter potential meter. Potential meter ni ambil masa lama sikit lah sebab dia nak kena fahamkan dulu. Potential meter ni senang sangat sebab dia tak ada, dia ada. Okay. So ini nanti esoklah kita masuk potential meter. Alright. Ada apa-apa soalan lagi tak? Cikgu. Ya. Cikgu, itu connected across the